Saudara, saya sebut tadi, kita kedukakan buku alternatif. Yang kita kata buku jingga. Yang ini kawan-kawan kita dah dengar. Berapa rancangan yang kita buat untuk bawa perubahan kepada rakyat kita. Jawablah. Tak payah maki. Nak maki saya dah 12 tahun dia nak maki dah. Tak payah tambah lagi dah. Dia nak maki itu pun, kalau dengar, pak pun dah mengaku anak. You bayangkan. Bayangkan. Allah macam itu nak boleh maki tak boleh lagi. Saya ni tak apa lagi. Pakai berlawan lagi. Jadi susah. Sebab itu kita kena guna. Kita kemukakan ini kita guna dapat. Saya kata kalau kita perintah, tukar syarikat yang beban rakyat. Siapa yang dapat? Syukur. Siapa yang dapat? Ya. Tak ada urusan layan. Orang kurang Sulaiman kita layan itu sekitar. Juga kalau dilayan dia harga dia lagi naik. Jangan. Dia dapat RM500 pergi ceramah. Cukup. Melayan dia naik RM600. Baik. Ini metrik. Siapa yang dapat? YTL. Siapa yang YTL? Kawan mana tu? Berapa untung? Berbilion ringgit untung. Siapa lagi dapat syarikat ini? Genting Sanye, syarikat judi. Linggotong punya syarikat. Apa nama syarikat? Genting ini, Genting Sanye. Berapa untung? Bilion. Saya nak tanya anak muda. Saya suarakan supaya rakyat dapat harga murah. Sudah nak sokong orang yang pertahankan syarikat-syarikat besar. Apa untung dia? Ini anak-anak muda di Kedah. Apa faedah kita pertahan orang-orang yang menindas kita? UMNO bagi kepada syarikat YTL. UMNO bagi syarikat kepada Genting Sanye. UMNO bagi kepada Ananda Krishnan PD Power. UMNO bagi kepada Tan Sri Syed Mokhtar Malakot. Berapa subsidi yang UMNO bagi? Petronas kerajaan kepada syarikat-syarikat ini 19 bilion ringgit. Sebab itu dia tak nak dengar orang dengar. Wallahul azim, saya bukan fitnah. Saya pertahankan tiap kenyataan saya. 19 bilion dia bagi. Untung berbilion. Kita turun. Kenapa tak boleh runding supaya kita boleh turunkan harga? Saya kata, dalam perbincangan kita dengan pimpinan PAS TAP Keadilan, kita runding semula supaya harga itu turun. Jangan kita jadi alat bagi orang kaya yang menindas. Saya tak cemburu. Ada orang gaji, allowance pendapatan RM5,000 sebulan. Ada yang RM1,000 sebulan. Ya, kita tidak khianat. Kita tidak mau khianat kerana orang itu kaya. Tetapi ini guna kerajaan. Saya nak tanya, tahu tak orang kampung, siapa dia orang Melayu yang paling kaya di Malaysia? Tahu tak? Ya, siapa orang kaya? Bukan kaya 100 juta ringgit. Bukan kaya 1 bilion. Berbilion ringgit. Wallahul azim. Ini kenyataan terbuka. Semua orang tahu. 3 orang yang paling kaya berbilion. Dia boleh upah 2-3 orang pergi kempen untuk dia. Sebab untung dia 10 bilion. Siapa dia? 3 nama Melayu yang paling kaya di Malaysia. Berpuluh bilion. Ya, 10 bilion. Berapa 10 bilion ringgit ini? Berpuluh bilion ringgit. Pertama, Datuk Nozani Tun Mahathir. Berpuluh bilion ringgit. Sebab itu dia boleh tunggu jerit kerana dapat fulus. Mari. Ya. Siapa lagi dapat? Pertama, Datuk Nozani Tun Mahathir. 10 bilion ringgit. Kedua, Datuk Nazir. Adik kepada Datuk Seri Najib. Yang punya ICIMB. Ini kenyataan terbuka. Dia boleh jerit, dia tak boleh jawab. Dia boleh maki, dia tak boleh jawab. Bahawa wang Bumi Putra disapu oleh 3. Yang ketiga ialah Tan Sri Syed Mokhtar. Saudara, bilion. Kita bisa kita permainkan perkara ini. Saudara, sebab itu dalam Islam kita ikut hukum. Kita ikut peraturan. Ya. Kita boleh tak selesai. Sebab itu dia takut dengan kita. Sebab itu kita tengok hari-hari bersegan. Dia takut perkara rakyat tahu.
Mat, kamu ada 500 juta. Mana bukti? Yang ini rekodnya ada, Ustaz. Sebab itulah saya minta kawan-kawan fikir. Apakah kita benci? Tak. Tetapi apakah adil namanya? Untung-untunglah. Sampai puluh-puluh bilion sebab apa? Sebab itu, Ustaz, kita kena buat pemikiran, keputusan yang bijak. Cara kita nak ajar bukan maki hamun orang. Saya pun tahu, saya tinggal Perdana Menteri dulu. Saya pun rekod banyak. Apakah saya nak berucap, nak maki hamun Menteri Besar, nak maki hamun Perdana Menteri, nak maki hamun Tuan Mahathir? Tak. Sebab apa? Sebab kita ada batas akhlak kita. Kita kena jaga. Ya. Kita kena jaga. Ya. Kita boleh tengok betapa angkuhnya, betapa takaburnya pemimpin-pemimpin dan wakil anda. Dia tak peduli. Dia tahu apa itu. Dia tahu apa khazaf. Dia tahu apa hukum. Dia tak peduli. Maknanya, kalau setakat kita, tak jadi masalah. Kerana apa saja halal buat mereka. Sebab itulah, saudara-saudara, saya minta kita guna keputusan yang paling bijak. Tak ada faedahnya kita bawa perubahan kalau kita tidak bawa perubahan. Orang tanya kita, apakah mustahil kita menang di Kerjau ini? Saya kata terus terang, memang ini jalan kita lawan dengan seluruh jentera kerajaan. Tetapi saya yakin insya-Allah Hasanuddin calon PAS dengan rekod perjuangan PAS 10 tahun, setengah abad, dengan cara yang istiqamah perjuangan PAS, bawa masalah Melayu, bawa masalah Islam. Saya percaya rakyat boleh buka minda dia. Kita bawa perkara ini kerana kita tahu Hasanuddin ini bawa pandangan dasar PAS dan Pakatan Rakyat. Dia tidak boleh dibenarkan cuai dan khianati amanah ini. Dia bukan datang untuk setuju. Layaknya bila naik harga barang setuju, ambil tanah setuju. Bukan. Jadi saya harap kawan-kawan di Kerjau ini sabar dan guna kebijaksanaan dan tak usahlah ikut maki hamun orang. Jangan. Kerana akhlak negara jaga. Ya, akhlak. Jangan ikut akhlak saja bertaja non, jangan. Kita kena ingat mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudari, saya kebetulan ada lagi satu lagi ceramah selepas ini di kawasan Fraba. Jadi saya minta ada Bismillah. Ustaz Nasaruddin Pengetahui ini namanya Panglima Jihad kita ni, dia ada dan dia orang muda, suara dia lebih lantang daripada saya. Tetapi percaya, orang tanya bagaimana kita boleh buat ini. Seluruh tentera lawan kita ini, seluruh media lawan kita, puluh bilion lawan kita, kerajaan seluruh. Tapi macam mana kita boleh yakin? Macam mana kita boleh yakin? Pertama, saya masih ingat bila saya ke Mesir tahun lalu, bila ditanya, orang jawab, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Langkah bidang perjuangan itu suatu yang mesti kita lakukan. Kita tak pedulilah apa yang berlaku. Nampak seolah gergasi. Sudah tahu Mubarak itu siapa. Dia orang kata Fir'aun moden. Gaya dia, kekayaan, hidup kursi itu tidak ada kursi macam ni, takkan dia duduk. Kursi khas bertatar emas baru dia duduk. Sebab itu orang panggil dia Fir'aun moden. Tetapi bila jatuh juga. Sebab itu bila saya tanya kawan-kawan gerakan Islam, Ikhwan di Mesir, susah ni nak menang ni. Puak ni kuat, wang banyak, Mustah Mukhabarat dia, special brand dia mengata, dan orang-orang terima upah lebih banyak. Jadi kita tak boleh lawan. Jawab mereka, Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kalau Allah bantu dia, kemenangan itu dekat. Ini yang disebut keyakinan kita. Yang ini yang kita kena buat supaya bawa perubahan kita. Yang penting ialah bawa perubahan. Saya nak rayu kepada saudara-saudari. Ya. Kita di sini
Saya sendiri adalah bukan nak cerita saya pun alami banyak juga. Umur saya 63, walaupun nampak muda 43. Dan kena pukul ni, bukan pukul politiknya, pukul betul. Dah kena, telanjang dah kena, ukur dah kena, rajang dah kena, air dah kena. Jadi saya nak bagi tahu susah ini. Buatlah keputusan yang baik. Yang saya bagi tahu, yang kena macam ini ni, kerana saya nak bawa bersama dengan kawan-kawan saya dalam PAS DAP keadilan, bawa perubahan. Saya tidak mahu rakyat, terutama kalangan muda, yang tak ada kerja, yang gajinya rendah, dipermainkan begini. Saya tidak mahu. Sebab itu saya ambil keputusan untuk bawa perubahan. Dan saya tahu keputusan ini bukan mudah. Saudara pun tahu, sudah baca surat khabar, sudah tonton televisyen, sudah dengar jerit-jerit macam itu. Tak ada siapa manusia biasa yang mahu ini. Tetapi saya nak bagi tahu, tanya saya, Anwar, ada pilihan? Saya tidak ada pilihan. Saya dah pilih untuk berjuang dan saya tetap kekal dalam perjuangan ini, insya-Allah. Saya hanya minta satu dah saudara. Tak apa, kita sabar. Kita sudah datang. Saya bagi wang, tak ada. Saya bagi suang wang, bagi makan percuma, sedap-sedap macam mereka bagi, tak ada. Jadi kalau kau nak makan, pergi makan, pergi balik. Tetapi yang saya boleh bagi ialah keikhlasan saya bersama dengan rakan-rakan saya. Bawa perubahan. Yang saya minta apa? Biarlah mereka dengan wang dia, angkuh dia, sombong dia, maki hamun dia. Kita guna etikat kita, akhlak kita, buat keputusan. Cara nak jawab macam mana? Jawab kita ialah undi bulan, undi PAS dalam pilihan ayat kita. InsyaAllah. Saya mintalah, termasuk kalau ada pemati-mati dari UMNO belakang pun tak apa. Tak ada masalah. Saya bukan datang sini nak musuh. Yang maki saya bukan saudara. Yang maki itu 3-4 orang saja. Saya tak ada sebab nak musuh dengan ahli-ahli UMNO. Saya ada sebab nak musuh, nak melawan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyat. Saya tidak musuh dengan kawan-kawan yang di bawah. Sebab itu kita kena tahu dan pilihan kita dalam keputusan pilihan raya ini. Ya. Akhlak penting, ilmu penting, dan ruh perjuangan itu penting. Kalau kita ada semangat, tak ada ruh perjuangan, tak ada akhlak, tak jadi. Sebab itu kita tengok orang yang semangat kuat, lompat pun cepat. Dia kalau dapat 100,000, tahan. 1 juta bergoyak, dapat 2 juta berbalik. Sebab itu kita kena ingat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya seluruhlah betul-betul saudara-saudara, terutama di kalangan orang muda, kalau nak cetus perubahan, islah mastata'tum, dan mesti tercetus daripada kekuatan muda. Jadi kita mesti bawa perubahan dan pastilah boleh, tak susahlah. Bismillahirrahmanirrahim, undi je bulan dan raya. InsyaAllah. Jadi ini saya ucap sekali lagi terima kasih ya. Saya minta maaf lah kerana ada gangguan sikit tadi. Tak apalah, itu biasa dalam politik ini. Ya, kita, tapi alhamdulillah sudah. Saya betul-betul saya terharu. Saya tengok Datuk Tuan Ibrahim saya telefon tadi. Dia kata dia tak maulah Datuk Seri. Bukan saya tak mau datang, tapi saya tak mau Datuk Hari dihina, diaib gitu. Tak sanggup saya. So Datuk Tuan Ibrahim. Tengok lain. Dia betul pas. Naik pas dan pas. Tengok dia punya jiwa dia. Dia tahu orang tunggu saya. Dia tahu saya nak datang kempen. Apa dia kata? Tak usahlah Datuk Seri. Orang itu orang tak ada akhlak. Dia maki-maki. Datuk Seri tak layak. Layan macam itu. Kalau boleh tak pergi pun tak apa. Tengok. Datuk Tuan Ibrahim. Seorang pemimpin yang ada akhlak. Yang nak jaga maruah orang. Dalam agama ni percayalah. Maruah itu penting. Sebab itu saya kata, saya terima dengan sabar. Saya terima dengan sabar. Dan saya rela dengan ujian ini. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, janganlah bebankan aku hal yang tak sanggup aku tanggung.
Maknanya ujian setakat ini keluar masuk mahkamah masalah. Allah uji kita memang boleh tangguh. Biar kita jadi ketua, kita susah lebih. Jangan jadi UMNO, rakyat susah lebih. Ketua senang banyak.